السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا، شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa soal, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, salah-salah, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena petang ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Tidak ada majlis yang lebih mulia daripada majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah akan memuliakan kita nanti di akhirat dengan memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Itu tanda Allah nak muliakan kita. Allah selamatkan kita, Allah muliakan kita, Allah bagi kita darjat di akhirat esok, pangkat di akhirat. Siapa sana angkat tangan? Allah bagi pangkat al-muflihun, orang yang dapat kemenangan. Allah bagi pangkat al-faizun, orang yang dapat kejayaan. Allah bagi pangkat ashabul yamin, golongan kanan. Allah bagi pangkat al-abrar, orang yang sentiasa berbakti. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Di dunia pun kita nak pangkat. Nah, kalau kita jadi askar, nak pangkat. Nah, nak pangkat apa? Lieutenant, Captain, Major dan sebagainya. Kalau dia jadi askar. Kalau jadi polis pun nak pangkat juga. Dapat sarjan, sub-inspector, jadi inspector, jadi ASP dan sebagainya. Di akhirat itu lagi bagus pangkatnya. Nah, dapat pangkat al-muqarrabin, yang tertinggi, hampir dengan Allah Ta'ala. Paling tinggi ialah pangkat apa? Habibullah. Itu kita tak dapat. Seorang yang dapat. Iaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Di bawah itu pun kita tak dapat. Khalilullah. Itu Nabi Ibrahim. Itu pangkat-pangkat di akhirat besok. Nah, itu yang Allah dapat al-abrar akhir itu. Orang yang sentiasa berbakti kepada Allah Ta'ala. Nah, ada pangkat ashabul yamin, lagi bagus. Golongan kanan.
Sebelah kanan tu dia tak masuk neraka, dia masuk syurga. Cuma lambat sikit masuk nerakanya, lambat sikit masuk syurganya. Kenapa? Kerana dia banyak harta. Dan harta-harta yang ada pada dia tu akan dicek, akan diperiksa oleh Allah SWT. Jadi lambat sikit. Tapi harta yang halal. Kalau harta tu halal, dia lambat masuk syurga. Kalau harta tu haram, masuk neraka dulu. Kalau haram. Dapat duit rasuah ke apa, dia belanja untuk keluarga dia, masuk neraka dulu. Dah habis dosa dalam neraka, baru dia keluar dari neraka. Dia tak nak yang tu. Jadi kalau boleh, jangan masuk neraka. Masuk syurga. Lambat pun tak apalah, asalkan jangan masuk neraka. Baik, untuk petang ni kita sambung pembacaan kita. Tajuknya fasal ketiga. Muka surat kita ni lain. Kitab saya lama menurut kitabnya. Pasal ketiga, kepentingan akidah dalam Islam. Itu tajuk besarnya. Kepentingan akidah dalam Islam. Tajuk baru petang ni. Apa pentingnya akidah? Akidah berkaitan dengan iman. Tambah iman mereka. Iman boleh tambah. Dan boleh kurangan ke iman tu. Iman tu boleh berkurangan dengan melakukan maksiat. Bila kita buat dosa, akan ada titik hitam dalam hati kita. Datang dosa lagi, datang lagi titik hitam. Datang dosa lagi, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Kalau bertambah dosa tu ada, titik hitam tu ada je. Bertambah je dalam hati kita, sudah jadi tombok-tombok hitam. Orang yang dah tombok-tombok hitam tu, payah sikit lah. Dia panggil kuflun tu dah terkunci. Payah nak lepas. Tambah lagi, habis hati tu lalu orang hitam laka. Dia panggil tobangan tu dah penuh, hati tu hitam laka. Itu lagi susah. Kuflun tu ni kalau tobangan lagi susah. Tambah lagi, dosa lagi, tak tambah langsung. Tambah lagi titik hitam tu. Udah jadi khotam dah. Lepas ngaji Quran apa buat? Khotam lah. Ini khotam. Ada pun nama ayat ni. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghyawah wa lahum azabun azim. Ada pun nama. Surah Al-Baqarah. Khotamallahu ala qulubihim. Allah dah tutup hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan juga kata pendengaran mereka. Dan taklah kamu buat nasihat macam mana benda tak perli. Wa ala absarihim ghyawah, dan pada pandangan mereka ada dinding, ada pelindung, tak nampak kebenaran. Dan taklah kamu buat baik, dia tak nampak. Wa lahum azabun azim, bagi mereka itu azab yang besar. Akidah dia bukan iman. Iman percaya, akidah pun percaya juga. Tapi akidah ni kepercayaannya dah disimpan mati. Tahu simpan mati? Tak loroh-loroh lagi, tak longgar-longgar lagi, tak jatuh-jatuh lagi, tak bercerai lagi. Itu akidah. Kita mana lebih selamat? Iman ke akidah? Akidah lagi selamatnya. Kenapa kita nak akidah ni? Baca senang. Kepentingan akidah dalam Islam. Dalam Islam, iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas. Itu utama sekali. Nak ada akidah. Bila akidah tu dia percaya, tak ada turun-turun, tak ada hilang-hilang. Sentiasa aja percaya. Dan taklah orang uji macam mana pun. Macam mana orang ugut ke? Tak ada, dia tetap mempertahankan imannya. Macam Rasul-Rasul, mempertahankan imannya. Kerana mereka itu dah ada akidah lah. Menjadi asas sebuah amalan. Apa saja amalannya, asasnya akidah. Kita semayang apa? Kerana ada akidah. Kita puasa apa? Kerana ada akidah. Kita mengaji apa? Kerana ada akidah. Kita baca Quran kerana apa? Kerana ada akidah. Itu asas yang pertama. Kalau tak ada iman, baca Quran tak ada. Kalau longgar imannya, semayang tak ada. Lebih lagi kalau batal akidahnya, langsung puasa Ramadan tak ada, apa tak ada. Itu asas ya, akidah tu. Asas sebuah amalan.
di mana amalan-amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang berlandaskan akidah, iman yang tetap. Itu yang diterima Allah, ibadah dia, sembahyang dia, baca Quran dia, zakat dia, haji dia, umrah dia, baru diterima. Kalau ada iman yang berdasarkan akidah, iman yang dah tetap, iman yang tak longgo-longgo, iman yang tak lekoi-lekoi. Tahu lekoi-lekoi? Ada jatuh-jatuh. Dia nak iman macam tu, baru diterima Tuhan. Justru oleh kerana itu, justru itu mereka yang tidak beriman dengan Allah dan tidak mengharap pahala, itu mereka yang tidak beriman dengan Allah dan tidak mengharap pahala, Allah perintahkan ibadah semata-mata kerananya. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah, sambung, mukhlishin lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah, mukhlishin, ikhlas, semata-mata kerana Allah, lahuddin, dan kerana agama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu makna. Saya ngajar ni. Lepas ngajar kan jelin je. Mana? Cikgu Hanif tak datang ni. Lepas laku mula petang ni kita. Apa nak kerja Hanif? Apa nak kerja Hanif? An'am. Ada ekor non tu. Non tu bukan qalqalah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak, dia bukan tak. An'amta alaihim. Jangan an'amta alaihim, tak betul. Cuba dia. Ghairil maghdubi alaihim itu istilah nama, istilah. Lekat. Jangan waladha dia, tak betul. Lekat lak tu ghairil maghdubi alaihim waladha. Tu apa harakat? Tuan-tuan, perempuan, apa harakat? 6. Tak ada diskaun. Lebih pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa betul? Patut test seorang-seorang ni, macam-macam ni. Tapi kalau test seorang-seorang, bulan depan, tinggal tiang aja lah. Sampai siapa datang dah. Itu Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Ini yang kami orang salah ni. Tahiyat akhir. At-tahiyyah, kena at-tahiyyah. At-tahiyyah tak betul, nak at-tahiyyah. Ada sabdu berita tu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatuh qayyat. Satu ta. Tayyibatu lillah. Ma'arif disukun. Bila korang ni 2 harakat. Dengar lalu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatuh tayyibatu lillah. Paling korang ni. Lillah aja tak betul. Kerana ma'arif disukun tu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Assalam. Yang ini banyak lagi salah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyak orang baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Ka tu panjangnya. Ka tu bukan 2 harakat. Dia terus sambut ai. Ka ai. Dengar lalu. Assalamualaikum ai. Jangan assalamualaikum ayuhan nabi, tak betul. Jangan berhenti pada ka tu. Dengar ke mana? Ada dah orang baca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada dah orang macam tu. Tak betul. Bila tak betul tahiyat akhirnya, tak betul lah tahiyatnya. Tak betul tahiyatnya, tak betul semayangnya. Tak betul semayangnya macam orang tak semayang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya dah habis dah, tamat kitabnya. Zadul Ta'lim dah tamat dah. Dah tamat belum Zadul Ta'lim surah ni?
Ada nak cerita tentang tahiyat akhir? Ada Soalnya betul tak ambil perhatian. Kedengar telinga. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamualaikum jadi. Patutnya ka tu sebanyak pendek aja. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tahiyat akhir. Ya. Bagaimana? Rukun yang ketiga, rukun qauli yang ketiga. Yang keempat selawat. Itu tak ada masalah ha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima salam. Salam pun banyak orang salah. Karena assalamualaikum warahmatullahi. Tak betul tu. Dia nak assalamualaikum. Baru betul. As nak ada. Jangan assalamualaikum. Itu orang Melayu salam tu. Orang Melayu lagi teruk. Assalamualaikum. Banyak menangkum. Lagi tak betul. Dia nak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 5 rukun qauli. Rukun fi'li ada 7. Apa itu rukun fi'li? Rukun fi'li apa artinya? Rukun perbuatan. Ada 7. Yang pertama berdiri betul. Yang kedua rukuk. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Yang ketujuh tertib. Kena buat betul-betul. Jangan gerak 3 gerak berturut-turut. Walik jangan angguk. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tak boleh. Itu gerak 3 gerak berturut-turut. Ya. Jadi apa? Tangan jangan garu-garu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Garu 3 gerak tu 1, 2, 3 batal. Diam tangan tu. Jangan gerak langsung. Kecuali ada penyakit. Dia ada penyakit kenan. Tentang apa? Tahu penyakit kenan? Ada manusia penyakit kenan. Dia tak lalu diam. Itu tentang apa? Kalau betul ada penyakit. Kalau tak ada penyakit, diam. Jangan bergerak. Ketika melakukan rukun fi'li. 3 gerak berturut-turut apa hukumnya tuan-tuan dan puan-puan? Dengar ke soalan saya ni. 3 gerak berturut-turut apa hukumnya? Batal semayangnya. Kalau batal, macam tak semayang lah. Jaga gerak. Kalau berturut-turut batal. Kalau imam macam itu. Mufarakah tu baik tengah maya. Kalau rukun tak betul. Rukun tak betul mufarakah. Ada itu salah kecil tak apa. Kita Allahu Akbar jadi Allahu Akbar itu tak apa. Jangan berubah mana. Doa tu mesti nak harkat. Itu bukan salah kecil, salah besar. Mad lazim kalimi musaqqal mesti ya mufarakah lah. Boleh tangga baik mana boleh tangga baik. Nak jadi imam tu mesti test dulu. Bukan semua orang boleh jadi imam. Assalamualaikum itu juga rukun. Dia rukun mesti baca dengan betul. Dia assalam je. Itu memang tak sebut. Assalamualaikum lah. Salam aja. Assalamualaikum tak betul. Dia nak assalamualaikum. Mubarakah. Niat keluar. Niat aku tak nak ikut dia lagi. Itu nama mubarakah ya. Aku tak nak ikut dia lagi. Banyak. Mana banyak? Itu nak lantik imam tu lantik orang yang betul-betul tahu. Atau kita lah jadi imam. Masalahnya, orang kita tahu ni orang ni kita jadi imam. Itu sebab saya kata tadi, jangan puasa yang nak lantik imam tu mesti lantik orang yang benar-benar yang benar-benar betul lah. Fatihah ni yang pertama kan. Dia kena betul lah. Dah ada orang alim dah tamat dah ni. Takkan ada masalah lagi baik tu.
Itu rukun fi'li ya. Yang banyak salah itu rukun fi'li itu ketika intidal. Angkat tangan, turun balik sampai belakang, tu balik ke depan. 1, 2, 3. Batal. Ini kita cerita akidah ni, bukan fiqh ya. Alright. Lagi macam mana ya? Tengok. Tidak menghiraukan amalan mereka sah atau batal. Dan adakah perbuatan mereka itu halal atau haram? Apa dia? Benda itu yang dibuat itu halal ke haram? Kadang-kadang dia buat yang dia haram, dia tak tahu benda itu haram. Tak tahu boleh tahan lah, boleh dimaafkan. Ini kerana sengaja. Benda yang haram katakannya halal, ya, katakannya makruh. Ada tak benda yang haram tapi katakannya makruh? Ada tak? One more time. Ada tak benda itu haram tapi dikatakannya makruh? Ada tak? Menukuh hukum. Apa dia? Pokok. Nampak. Itu kan saya dia kata ya. Puasa. Puasa kecil. Suasa tengah apa? Suasa ada ulama mengatakan mah itu bercampur dengan tembaga. Itu jadi suasa. Jadi campur dengan ya, mah tu ada tapi bercampur dengan tembaga. Ada ulama mengharuskannya. Tapi rokok tak ada. Tanya mana-mana ulama dalam Malaysia ni, dalam dunia pun. Yusuf Qaradawi kata haram, Ismail Qamus kata haram. Cuma yang mengatakan makruh orang yang merokok. Ustaz yang merokok mengatakan makruh. Ada ustaz yang merokok? Ada. Lepas ngajar orang itu dia puai. Itu dia mengatakan makruh ya. Kalau imam dia buat benda haram lah. Bukan dia apa? Imam fasik, hukumnya makruh. Makruh dia mengikut imam yang fasik. Dia main nanti okok dia. Saya tak nyebut kau okok ni. Yang marah saya. Baik. Maka mereka yang bersikap demikian tidak berhak menerima pahala. Tak dapat pahala dari Allah. Dari Allah di atas amalan-amalan mereka. Besok minta pahala mana dapat kan tuan ya? Amalan yang mereka kerjakan itu tak dapat pahala. Aku semayang tu, kenapa tak dapat pahala? Macam mana dapat pahala? Kamu semayang tak betul? Bacaan tak betul? Gerak-gerik kamu membatalkan semayang kamu? Mana dapat pahala? Jadi bila tak dapat pahala dapat apa? Dapat dosa. Ini ialah kerana mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebenarnya tak beriman tu. Orang yang kafir. Yang tidak mendapatkan balasan pahala dari Tuhan mereka. Tak dapat pahala. Dan juga amalan yang dikerjakan oleh mereka tidak mencari keredaan Allah. Tantaklah, sah-sah, hidak-hidak lah. Terima-terima, hidak-hidak lah. Dia pakai bantai aja. Janji buat aja ni. Betul-betul hidak-hidak lah. Janji dia buat. Pasal benda yang kita nak buat tu mesti betul. Kita mesti ada ilmu. Nak beramal dengan ilmu. Tak ada ilmu, tak sah amalnya. Al-amalu bi ghairi ilm mardud, kata Nabi. Amalan tanpa ilmu ditolak. Al-amalu bila amalin kasyajari bila samarin. Orang yang tahu tapi tak beramal seperti pokok tak berbuah. Dia tahu tapi tak nak buat, tak beramal dengannya. Tengok, al-amalu bila amalin kasyajari bila samarin. Orang yang ada ilmu tapi tidak beramal seperti pokok yang tidak berbuah. Apa guna pokok tu? Pokok ada, buah tak ada. Apa? Apa guna pokok? Dia pokok durian, 1000 buah, 1000 pokok pokok durian tu. Musang king semua. Tapi sepokok pun tak buah. Apa guna? Apa guna apa yang? Apa guna pokok tu? Tebang buang aja lah gunanya. Zaman dulu ada gunanya. Boleh buat kayu menyala. Dari mana ada orang salah hari? Campak aja lah. Bakar aja lah. Macam itulah pokok tak berbuah. Pokok dukung 1000 pokok. Sepokok pun tak ada buah.
Begitulah orang amal tanpa apa, orang ada ilmu tapi tak nak amal. Siapa amalkan satu ilmu, Allah akan bagi dia ilmu-ilmu yang lain. Tu nak dia amalkan ilmu, tahu satu, amal satu. Tahu dua, amal dua. Allah bagi 4. Tahu 4, amal 4. Allah bagi 8. Tahu 8, amal 8. Allah bagi 16. Macam ni bertambah lagi. Tu Nabi apa ni? Jamin ni. Apa kata Nabi? Apa tahu ni? Ya. Man amila bima ilma warasahullahu ilma ma lam ya'lam, kata Nabi. Siapa mengamalkan satu ilmu, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Tahu je dia, ya. Itu ilmu nak diamalkan. Itu guna ilmu, kita apa guna kita belajar? Nak diamalkan. Kalau tidak, dia dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Sudah tahu, tak nak buat. Tahu semayang tu wajib, tak nak buat. Tahu ngambil duit ekor tu haram, ngambil juga. Tahu ngumpat tu haram, ngumpat juga. Nanti dia lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Ini bukan hadis ni, kata ulama. Ada ulama kata Ibn Ruslan. Apa kata ulama tu? Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli abidil wasan. Orang yang ada ilmu tapi tidak diamalkan, dialah yang terlebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Orang nyembah berhala memang kena azab. Tapi dia kemudian tunggu dulu kata ulama, kata-kata malaikat tu. Nanti ya aku nak mantai ulama dulu, kata malaikat. Ulama dulu jempol, ya. Diazab dulu. Baru diazab si penyembah berhala. Jadi ada ilmu kena amal. Sebab itu kita ngaji ni supaya ada ilmu. Udah ada ilmu apa buat? Amal. Jangan tinggal ilmu tu begitu aja. Alright. Jadi tak dapat pahala ni kalau tak ada ilmu, ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, iaitu orang kafir, adalah disiksa disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka. Disiksa maksud di akhirat. Di dunia pun disiksa. Orang kafir tu agak-agaknya senang hidup dia tu. Nak tak buat hati saja. Tengok orang kafir tu. Tak buat hati je dalam dunia ni. Nak marah je banyak. Ya ke tak? Kalau dia tak beriman dengan Allah Ta'ala, dia kan nak marah saja. Semua salah. Itu di dunia diseksa oleh Allah Ta'ala. Dalam kubur kena seksa lagi. Bangkit dari kubur seksa lagi. Di padang mahsyar kena seksa lagi. Belum masuk neraka lagi tu. Ketika dihisab diseksa lagi. Ketika meniti siratul mustaqim kena seksa lagi. Lebih-lebih lagi dalam neraka akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia pun diseksa, dalam kubur diseksa lagi, nak mati diseksa. Belum mati lagi, baru nak mati diseksa. Kalau mereka itu tak beriman. Contoh sahabat, Ariel Sharon. Ada pernah dengar nama Ariel Sharon? Orang Yahudi, Perdana Menteri Yahudi. Ada dengar nama itu tak? Dia telah membunuh berhati-hati beribu-ribu orang Islam dalam satu pelarian, satu kamp pelarian. Yang bukannya ratus, ribu-ribu orang Islam dibunuhnya. Kamp pelarian Shatila dan apa nama mereka itu, dah lupa saya namanya, ya. Sampai masanya Allah sakitkan dia. Koma, tahu apa koma? Oh, dia minta tu koma, ya. Bukan koma tulisan tu. Koma tahu betul? Tak sedarkan diri. Tahu berapa lama dia koma? 7 tahun. Terde'er, cakap orang kaum gajahnya. Terde'er tahu? Terde'er. Kedip mati betul boleh. Terus kan nak cakap. Berkedip mati betul. Nak makan tak boleh, semua tak boleh. Dia berapa lama? 7 tahun. Dah lepas 7 tahun baru mati. Tak mati pun malam-malam 7 tahun tak mati-mati. No. Mati pun tak terbuka. Lepas itu nak tanam. Tak diterima di bumi. Korek tak terima bumi. Korek sempit kena. Korek tak terima bumi. Sudahnya apa? Letak atas simen, tambah simen orang itu. Itu Ariel Sharon namanya. Perdana Menteri Israel. Kenapa mereka itu udah oleh kafir. Zalim terhadap orang Islam itu. Orang Yahudi ni memang begitulah. Sebab itu kita selalu sebut Ghairil Maghdub
bukan jalan yang kamu murkai. Jalan apa yang kamu murkai? Yahudi lah. Ya, itu dia. Jangan jadi kafir. Dia beriman. Beriman mudah matinya. Orang yang tidak beriman kepada Allah, yang ini orang kafir, adalah disiksa disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka kerana tidak menyelidikkan agama Allah. Ya, tadi ikut agama, iaitu agama Islam, dan tidak mahu mendengar wahyu ilahi. Dia orang baca Quran, dia lari je, pejam mata, tutup telinganya, korek di sumbat telinga supaya tak dengar. Ya. Wahyu ilahi tak dengar yang disampaikan oleh para rasul. Rasul itu kerjanya menyampaikan wahyu kepada masyarakat dia, kaum dia. Terutama apabila mereka mendengar dan dibacakan apa? Ayat-ayatnya, ayat-ayat Quran tu. Quran lah, kalau Taurat lah, kalau Injil lah. Ayat-ayat Allah. Dan dibacakan ayat-ayat Allah. Mereka memperolok-olokkan. Memperolok-olok dan mempersendir-sendirkan. Macam mana sekarang ni? Orang mempersendirkan neraka. Lantak lah, tak ada aku siapa yang masuk neraka. Seolah-olah dia apa? Seolah dia berani benar. Kalau dah masuk neraka, so agak-agak orang dalam neraka tu boleh duduk macam tuan-tuan kan? Boleh duduk senang lenang macam tuan-tuan kan? Selesa je, betul kan? Ya. Ngangguk payah ni? Selesa kan dalam neraka? Macam mana orang boleh duduk ni? Macam mana orang neraka duduk? Payah? Mengelejat. Tahu apa mengelejat? Mengelutok, mengelupuk. Kerana neraka itu panas ke sejuk? Tuan-tuan, neraka itu panas ke sejuk? Panas. Lantainya panas, dindingnya panas, atapnya panas, pakaiannya panas, makan minumnya panas, udaranya panas, asapnya panas. Apa yang sejuk dalam neraka? Tak ada apa. La baridin wala karim, kata Allah dalam Quran ya. Washabus shimal, ma ashabus shimal, fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wala karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Orang kafir, siapa dia? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap yang panas. Asap yang panas-panas belaka. Udara yang panas-panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan dan kepada mereka. Tak ada sejuk, tak ada selesa. Mengelupa lah. Mengelejat. Tak mengelejat. Ini neraka. Jadi pakai Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap minggu baca dia Imam surah sejarah. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya neraka. Tadi apa yang lagu Nuh, api neraka tu? Ya. Api neraka bertembur dengan besi, kayu besi tu. Api neraka bertembur dengan kayu, kentung kayu tu. Api neraka bertembur dengan badan manusia jadi habuk. Badan manusia tu jadi debu. Habis hangus, hancur. Dan kami dah dengar. Wa sami'na, kami dah dengar. Orang dalam neraka tu seronok kan? Seronok orang dalam neraka tu. Nyanyi je kan? Apa buat dia man dalam neraka? Orang dalam neraka nyanyi ke? Senangnya dalam hati, aku dalam neraka. Begitu kan? Dia nak apa banyak? Orang neraka. Jerit wa sami'na. Jerit pakai. Aduh. Ya ke dah. Ada bangkangan. Aduh. Ondai. Itu orang mana ondai tu? Orang lupa kata. Bukan dia masuk neraka. Kalau bukan dia masuk neraka, contoh aja ya. Ondai ni ya. Bagaimana? Ayo, orang mana kan? Orang mana ayo tu? Orang India. Ayah, orang mana? Orang Cina. Farjina, kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikanlah kami ke dunia. Kenapa nak balik dunia? Na'mal solehan, nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin. Itu nak kata. Jangan jadi bahan gurauan. Tak ada siapa yang lalu nak orang neraka ya. Itu dia. Jadi apa? Orang kafir tu tak nak dengar ayat-ayat Tuhan.
Mereka memperolok-olokkan mana ada syurga, mana ada kebangkitan dah mati terus lah katanya, dia tak percaya. Mempersendakannya. Oleh itu amalan mereka ditolak. Kalau semayang pun ditolak semayangnya. Kalau puasa pun ditolak puasanya. Tak dapat pahala. Kalau zakat pun tak ditolak zakatnya. Kalau sedekah pun ditolak sedekahnya. Tak ada dapat apa-apa pahala. Kerana mereka tak beriman. Apa pahala pun tak dapat. Dan mereka disiksa di atas kekufuran mereka, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalilnya, buktinya bahawa Allah akan menyiksa mereka. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan. Sekali lagi baca. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Cakap Melajunya apa? Dan kami iaitu Allah tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Mereka ingat amalan dia baik, rupanya tak terima dari Tuhan. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu. Amalan tu terbuang macam debu je. Debu apa guna? Apa guna debu? Orang kafir tu habis amalan-amalan jadi debu. Terbang di angin gitu aja. Tak ada terima. Firman Allah Ta'ala ini dengan tegas menyatakan apa jua amalan yang baik yang mereka lakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, iaitu orang kafir, di dunia dahulu lagi terbuang saja. Macam debu je. Terbuang je. Terbuang saja pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan. Tak ada apa faedahnya. Sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Jadi sebab itu akidah itu paling penting. Iman itu paling penting. Kalau iman sah baru diterima amalannya. Kalau iman diterima Allah baru diterima Allah amalannya. Sebab itu Allah hanya menerima amalan orang yang beriman, orang yang Islam saja. Sebab itu kita kena ikut cara Islam. Apa saja kita buat kena ikut Islam. Karena dalam ayat lain apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah tak terima. Semayang tak ikut Islam, Allah tak terima. Puasa tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Pakaian tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Ekonomi tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Akhlak tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Wa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolongkan golongan orang-orang yang rugi. Tapi nak rugi yang tangan. Kalau tak nak rugi ikut Islam. Sedangkan benda yang saya sebut tadi orang kafir buat dah. Kita semayang, orang kafir semayang ke dah. Sekali lagi, kita semayang, orang kafir semayang ke dah. Semayang, tapi lain caranya. Orang Hindu semayang dah. Orang Buddha semayang dah. Orang Kristian semayang dah. Tapi terima Tuhan kan? Terima Tuhan kan? Tak terima. Yang terima Tuhan, cara kita semayang tadi. Baru terima. Jadi apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Perjuangan cara Islam, hiburan cara Islam. Kerana Islam itu dah lengkap. Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Semua ada dalam Islam. Hiburan ada dalam Islam. Sekali lagi, hiburan ada ke tak ada dalam Islam? Mengapa tak buat hiburan Islam? Mengapa bila berhibur K-pop perginya? Mengapa Hindustan perginya? Mengapa Hollywood perginya? Pada Islam ada hiburannya. Kenapa tak buat Islam? Kenapa tak ikut hiburan cara Islam? Kan ada hiburan Islam. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Hiburan pun dapat, hati pun terhibur, pahala pun dapat kalau ikut Islam. Tapi kalau tak ikut Islam, tak apa-apa. Ya ho janggeli kahit, tak apa-apa. Tak apa-apa. Dapat hiburan je lah. Ya. Tumpah si air, koci hotai, tak apa-apa. Dapat hiburan je lah. Pahala tak dapat apa-apa ya. Itu hiburan. Islam itu sudah syumul, sudah lengkap. Mana tahu Allah khabar. Apa yang tak ada dalam Islam, dia khabarkan. Everything is there in Islam. Ya. Apa yang tak ada, dia khabar. Bagi tahu saya, apa yang tak ada dalam Islam. Cara rezeki ada dalam Islam. Nikah kahwin ada dalam Islam. Mendidik keluarga ada dalam Islam. Pemerintahan ada dalam Islam. Pentadbiran ada dalam Islam, semua ada. Allah dah kata Islam itu lengkap. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sudah sempurnakan. Apa itu sempurna? Apa itu sempurna? Ya Allah, bukan orang Melayu dari mana? Apa itu sempurna? Lengkap. Islam itu dah lengkap. Hari ini semua ada dalam Islam. Dan aku telah cukupkan nikmat aku bagi kamu. Nikmat dah cukup. Dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Yang Allah redha hanya Islam saja. Lain Tuhan tak redha ya. Sebab itu kita kena ikut Islam. Itu akidah. Orang yang ada akidah dia ikut Islam. Jadi dapat pahala. Firman Allah Ta'ala ini dengan tegas menyatakan apa jua amalan yang baik yang pernah dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, iaitu orang kafir, di dunia dahulu akan terbuang saja. Habis buang itu saja. Walaupun dia buat baik, walaupun bantu orang miskin, walaupun menderma masjid, walaupun menderma surau dan sebagainya. Tak apa-apa. Jadi debu semua. Terbuang saja pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Firman Allah, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rihil karamadin istaddat bihi rihu fi yaumin asif yaqdiruna mimma kasabu amala syai' wa dzalika huwa dhalalul ba'id. Itu surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Hebat orang nama Ibrahim. Surah mana? Mana ada surah Turiman? Ada? Mana ada surah juga ni? Mana ada surah Maya ada? Ibrahim ada surah tak? Maryam ada surah. Hud ada surah. Itu melawak je tu, bukan yang apa-apa ya. Selingan ni. Surah Ibrahim ayat 18. Bandingan segala kebaikan amal dan usaha orang kafir itu, orang yang kufur yang ingkarnya terhadap Tuhannya, ialah seperti abu. Dia macam abu je yang diterbangkan oleh angin. Abu dia kena angin, apa jadinya? Terbang lah. Dia terbang oleh angin pada hari ribut yang kuat, ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh sesuatu faedah. Tak dapat apa-apa. Semayang tak dapat apa-apa. Sedekah tak dapat apa-apa. Tolong orang miskin tak dapat apa-apa. Kerana mereka tak beriman. Puasa tak dapat apa-apa. Dapat lapon dahaga je. Tidak mendapat sesuatu faedah pun. Diberi apa yang mereka telah usahakan itu. Sia-sia aja. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran.
Sia-sia aja, semayang sia-sia, puasa sia-sia, sedekah sia-sia, tolong orang sia-sia dan sebagainya. Derma sia-sia, tak dapat apa-apa. Firman Allah Ta'ala sebut yang dah kita baca tadi, menyatakan, apa kata Allah? Segala apa yang telah mereka amalkan dan usahakan yang tidak berdasarkan keimanan, yang berlandaskan akidah yang sahih, dan tidak pula mengikut jalan yang betul. Tadi ikut yang betul. Semayang tak ikut Islam, puasa tak ikut Islam, pakaian tak ikut Islam, akhlak tak ikut Islam, perjuangan tak ikut Islam. Tadi ikut jalan yang betul. Berlandaskan akidah yang sahih, akidah yang sah, yang diterima Tuhan, dan tidak pula mengikut jalan yang betul benar, betul dan lagi benar, atau yang mendatangkan kebaikan kepada mereka pada hari akhirat. Tak dapat apa-apa, tidak ada apa kebaikan yang mereka dapat, ya. Kalau adalah suatu amalan dan usaha yang sia-sia. Apa itu sia-sia? Apa itu sia-sia? Tak ada faedah, buang gitu aja. Puasa tak ada dapat pahala, semayang tak dapat pahala, ibadah tak dapat pahala, zikir tak dapat pahala, selawat tak dapat pahala. Apa yang tak dapat pahala? Itu sia-sia. Yang tidak mendapat apa-apa balasan dari Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Allah rakaman Quran. Ini lagi dalil ini. Firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin bi'i'atin yakhsabuhu az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajid apa dah? Lam yajid, tak nampak. Lam yajidhu syi'ta wa wajadallahu indahu fawafahu hisabah. Betul? Wallahu sari'ul hisab. Nanti cari lampu yang agak terang sikit. Ini dia tadi. Mana kita back tadi? Ada satu lagi tu. Mana begini? Saat ni. Ayat Quran kita baca betul-betul. Boleh tak? Berdosa. Mana? Masalul lazina kafaru bi rabbihim a'malahum karoma dinistaddat bihi rihu fi yaumin asif. Ini kan? Bukan. Ini dah baca tadi. Sini ni. Walladzina kafaru a'maluhum. Apa aja? A'maluhum kasarabi ilaihi walladzina kafaru a'maluhum kasarabihim bi'i'ati yahsabuhu zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an lam yajidhu syai'an wa wajadallahu indahu fawafahu hisabah. Betul? Wallahu sari'ul hisab. Surah An-Nur, ya. Artinya kat Melayu apa? Dan orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu orang yang tak beriman lah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, amalan-amalan mereka adalah umpama riak sinaran
Tak panas di apa di tanah rata. Macam nampak dah luar, macam dari jauh nampak pencahaya. Tapi tak ada air. Kalau kita pergi di padang pasir itu dia nampak pencahaya. Kita mengejar lepas tu tengok tak ada air. Dia namanya apa? Miraj. Orang putih namanya Miraj. Dia seolah-olah dia ada air, tapi tak ada air. Begitulah. Di highway mana? Di luar di depan tu macam ada air. Tengok-tengok tak ada. Itulah apa itu. Jadi dia rasa amalan itu dapat pahala, rupanya tak ada. Macam itulah umpamanya. Ya. Disangka air oleh orang yang dahaga, lalu ia menuju ke arahnya, sehingga apabila ia datang ke tempat itu tidak didapati sesuatu yang disangkanya itu. Tak ada air, tak ada apa, tak ada keren aja ya. Demikianlah keadaan orang yang kafir. Dia rasa dia buat baik, dia rasa dapat pahala, dia rasa dapat syurga, tapi tak dapat apa-apa ya. Sebaliknya dapat neraka ya. Tidak mendapat faedah dari amalannya sebagaimana yang disangkanya ya. Dan ia tetap mendapati hukum Allah, yang dapatnya hukuman dari Allah di sisi amalnya. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya. Dan ingatlah Allah amat segera hitungan hisabnya. Hitungan hisab Allah segera benar. Tak ada bertangguh-tangguh lagi. Kejap-kejap itu dibalas oleh Allah. Firman Allah ini menerangkan perbahasan menerangkan perihal orang-orang yang tidak beriman, iaitu orang-orang yang kafir itu. Itu keadaan dia. Orang tak beriman, orang kafir artinya akan rugi. Orang tak beriman akan rugi dan hampa di akhirat kelak. Rugi, udahlah rugi, hampa. Apa hampa tak apa? Kecewa lah, tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, kesenangan tak dapat, keselesaan tak dapat, kegembiraan tak dapat. Itu orang-orang yang kafir tu. Langsung tak ada apa keuntungannya, tak ada faedah, hampa dia. Akan rugi dan hampa di akhirat kelak, kerana amal-amal mereka yang baik yang dapat menolong mereka. Patut dapat, tapi tak dapat kerana dia tak beriman ya. Yang patut dapat menolong mereka tidak menyelamatkan mereka dari azab siksa Allah Ta'ala. Mereka adalah ibarat orang yang dahaga di padang pasir pada tengah hari yang terik, yang terik panasnya. Dia melihat riak sinaran panas dari jauh seperti air, dan setelah ia sampai ke situ, hampalah hatinya ya. Kenapa hampa? Kecewa. Kenapa? Bukan air, tak ada air aja pun, kering aja. Kerana tidak didapatinya sesuatu pun, air apa pun tak ada dapatnya. Itu dia penerangan tentang orang kafir. Jangan kali-kali kita rosakkan akidah kita. Ya. Cukup sekarang itu ya. Kerana sekarang ni waktu cepat. Waktu pukul 7.05. Cukup itu ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi di bulan depan. Untuk kali ini cukup sekali itu ya. Cukup ke belum? Tuan-tuan, cukup ke belum? Siapa nak lagi? Kalau nak lagi saya boleh ngajar sampai pukul 9 belakang. Ya. Jadi cukup sekadar itu ya. Salah silap minta ampun dan maaf. Sebelum saya tutup, ya, ada siapa-siapa nak bangkang? Tang mana kita berhenti tadi? Begitulah juga orang-orang yang hidup di dunia ini tanpa akidahnya juga. Mana? Sehubung dengan 23. Sehubungan dengan ini. Tentang itu pun dia okey. Habis tentang apa? Tidak tahu tadi ya sebenarnya. Begitulah halnya orang-orang yang hidup di dunia ini tanpa akidah, iaitu jahil dengan akidah, mereka tidak tahu. Kemudian akan datang kita baca siapakah yang menjadikan. Betul? Itu akan datang. Siapa yang menjadikan dan kenapakah mereka dijadikan? Itu akan datang insya-Allah.
Hari ini 13 ya. Alright, sekian dulu. Ada siapa-siapa nak bangkang? Anybody has got any objection? No objection. Yeah. Dia sekarang kalau kata syiar ni kan, syiar tu dah sampai kan Ustaz? Kita dah nampak kan syiar ni. Yeah. Tapi hidayah tadi betul-betul tak? Hidayah tu. Hidayah tu kena cari. Jangan harap hidayah dari Allah aja. Kena dicari hidayah tu. Mana dia tak cari dia tu? Mestilah mereka tu mukallaf lah tu. Asal siapa di dalam Malaysia tu, siapa-siapa yang kafir di Malaysia ni, semua dia tu adalah mukallaf. Mukallaf tu kata wajib melaksanakan perintah Allah. Wajib meninggalkan larangan Allah. Kerana dia nampak. Ngapa tak belajar? Ngapa tak cari? Ngapa tak tanya? Ngapa tak tanya? Ngapa biarkan orang Islam tu pergi sembahyang? Ngapa dia tak pergi sembahyang? Ngapa biarkan orang Islam tu menuntut aurat? Ngapa dia tak nak menuntut aurat? Ngapa buat benda-benda yang maksiat? Ngapa minum apa? Minum benda-benda mabuk? Sedangkan dia sedar orang yang minum arak tu mabuk, bila mabuk tak sedarkan diri. Tak boleh kawal diri dia. Semua dia sedar benda-benda tu. Tapi dia buat juga. Kerana bukan hidayah. Jangan nyalahkan Tuhan. Itu Jabariah namanya. Tuhan tak bagi aku hidayah. Itu Jabariah. Orang yang menyalahkan Tuhan di atas kemaksiatan yang lakunya. Kenapa kau tak semayang? Allah kata aku tak semayang. Itu menyalahkan Tuhan. Sedangkan Allah ada janji dah. Orang yang beriman dan amal soleh, Allah janji apa? Allah janjikan syurga. Ada tak? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang orang yang boleh berfikir nak syurga ke nak neraka? Tuan-tuan, orang yang boleh berfikir macam tuan-tuan dan perempuan ni nak syurga ke nak neraka? Nak syurga? Pilihlah. Ada jalannya. Allah dah kabul dalam Quran. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya aku tunjuk kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang syukur ni jalannya, beriman dan amal soleh, atau nak jadi orang kufur ni jalannya, kufur dan maksiat. Pilih benda. Nak beriman dan amal soleh kan, nak jadi kufur dan maksiat. Ya. Kita semua ada berakal. Allah bagi kita akal. Nakkan syurga kan, nak ke neraka? Nak syurga ni jalannya, nak neraka ni jalannya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Allah dah tunjukkan jalannya. Jadi kita ikutlah jalan yang ditunjukkan oleh Allah tu. Jangan nyalahkan Tuhan. Aku tak dapat hidayah lagi pun. Tak ada. Hidayah tu dicari. Dia nampak kena ikut. Ya? Jadi alasan tak dapat hidayah itu alasan apa? Alasan puak Jabariah namanya. Jabariah dan dia menyalahkan Tuhan. Sebab maksiat lakukannya. Sebab akhirat dia menyalahkan Tuhan tu. Sebab dunia dia kejar dulu. Ya? Lagi? Sebab itu kita ni mesti tawakal, serah kepada Allah, betul. Tapi ada tak usaha dan ikhtiar? Kita tahu tak nasib kita? Takdir kita tahu tak? Sekali lagi, kita tahu takdir kita. Tak tahu. Tapi kita nak yang terbaik kan, nak yang terburuk. Ada nak jalan yang terbaik? Ambil jalan yang terbaik. Kerana kita tengok janji Allah ada. Allah dah janji, kamu buat baik, dibalas dengan baik. Kamu buat jahat, dibalas dengan kejahatan. Jadi jangan nyalahkan Allah lagi dong. Kerana kita tahu. Okey. Terjawab ke tak soalan tadi? Tuan? Terjawab tak? Alhamdulillah. Lagi? 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 Dah 5 kali lagi. Tak ada lagi. Sekian dulu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi